Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami ayatih, illa tansuruh faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Yang bermaksud, jikalau sekiranya kalian tidak mahu membantu dan menolong perjuangan Muhammad, ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantunya, telah menolongnya. Ketika orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengusir beliau daripada bumi Makkah, semasa itu beliau thaniyah ithnain, yang kedua daripada dua orang sahaja. Ketika mana kedua-duanya berada di sebuah gua, lalu berkata Muhammad kepada sahabatnya, jangan kamu takut, wahai sahabatku. Sesungguhnya perjuangan ini bersama-samanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sakinahnya, ketenangan terhadap perjuangan ini, dan telah memperkukuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pada tentera yang kalian tak dapat lihat. Ingatlah bahawasanya sunnatullah ia terhadap agamanya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan kalimah kufur dan akan mengangkat kalimatullah al-ulya, kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat perkasa dan lagi maha bijaksana. At-Taubah ayat 40. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Terima kasih kepada kakanda saya, mana Abang Wasis, Al-Ustaz Wasis bin Ismail. Beliau daripada Al-Ulum sampailah dia ke Universiti Al-Azhar. Kakanda saya dan sahabat saya, seperjuangan, seagama. Yang berusaha Al-Fadil, yang beli pertua PAS di kawasan, Cikgu Syukri bin Muhammad Amin. Seterusnya pimpinan Timbalan YDP, Naib YDP, Al-Fadil yang saya hormati, yang sepatutnya beliau menduduki tempat saya ini, Ketua Urusan Ulama Kawasan kita Al-Fadil Ustaz Azizan bin Desa, merupakan mantan Pusrujaya PAS Negeri Perak kita. Saya bertemu, saya terus mengucapkan iza ja'al ma batala tayammum. Bila ada air, tayammum batal. Maksudnya kehadiran saya seperti debu tanah sahaja.
Sedangkan air telah berada bersama-sama sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kalian memerlukan debu sedangkan air berada bersama kalian? Jadi ia atas dia semangat dia berkongsi semata-mata. Ya, atas semangat dia berkongsi, itu saja, tidak lebih daripada itu. Yang mudah-mudahan dia perkongsian ini dia akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kepada kepimpinan kawasan harian dan kawasan, muslimat, pemuda, ulama, ibu-ibu dan bapa-bapa, amilin dan amilat, ya petugas-petugas bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan taufik dan hidayah, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan pada pagi ini pada bulan yang mulia, ya awal Muharram, salah satu daripada bulan hurum, bulan yang wajib dihormati oleh umat Islam. Dalam Islam, ya dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah 12 syahra, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 7 langit dan bumi ini, Allah Ta'ala telah menentukan bulan itu ada 12 bulan. Minha, sebahagian daripada 12 bulan itu disebut arba'atun hurum, ada 4 bulan disebut bulan hurum, bulan yang diharamkan kita berperang, memulakan serangan. Tetapi bila kita diserang, bila-bila masa saja kita perlu membalas ya tindakan serangan itu. Ya sebab itu para ulama Al-Azhar bangkit dan bangun, ya apabila ya Sisi dan rejimnya telah membunuh kembali umat Islam pada bulan Zulqa'dah. Bila bangkit kembali, ratusan pula terbunuh pada 10 Oktober, pada 6 Oktober yang lalu, yang melepaskan peluru hidup pada bulan haram, iaitu bulan Zulqa'dah. Ulama Azhar bangkit, mana sampai hari ini Azhar terus bangkit. Mana Universiti Azhar terus bangkit sehingga kan dikunci bilik rektor Universiti Al-Azhar. Ini penghinaan terhadap Islam. Bulan haram perlu dihormati. Jangan kalian sama sekali mencari bulan haram ini. Apatah lagi kalian bunuh umat Islam. Orang kafir pun kita tak boleh serang pada bulan haram ini, apatah lagi lah kita menyerang sesama umat Islam pada bulan haram ini. Apa yang berlaku sekarang anak-anak di Universiti Azhar bangkit dan terus mereka bangkit. Kita melihat apa yang berlaku di bumi Al-Azhar ataupun di bumi Mesir, dia masanya tidak lama. Hanya seketika. Sisi pun dia dah gila dah sebenarnya. Dia pun makan pil penenang setiap hari lah. Setiap hari ambil pil penenang. Maknanya dia berhadapan dengan masalah mental. Apabila dia berdepan dengan pejuang-pejuang Islam, dia berdepan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu telah bersumpah di hadapan Mursi, kamu bersumpah di depan Mursi
wallahi wa tallahi wa billahi, untuk memberikan ketaatan kepada Mursi. Kerana sisi ini dilantik oleh Mursi, dia telah bersumpah ia di depan Mursi untuk memberikan kepatuhan dan ketaatan kepada Mursi. Tiba-tiba dia menjadi pengkhianat ia kepada Mursi. Sudah ni gila, ya. Sudah ni berdepan dengan masalah mental. Mana tiap-tiap malam tak tidur di rumah. Masa ni sudah tidak ada ketenangan. Ya, lebih baik Rasulullah tadi kan duduk di Gua Hira, ada ketenangan, boleh tidur lagi duduk di Gua Hira. Ini kan ya kelebihan duduk di dalam jamaah Islam, duduk dalam perjuangan Islam. Walaupun poket kita kan RM1 je, tapi tenang weh. Sangat-sangat ya, Allah Ta'ala berikan ketenangan. InsyaAllah kita akan huraikan ayat yang dibacakan dalam mukadimah tadi. Ini bulan haram, perlu dihormati. Salasun mutataliyatun, 3 bulan berturut-turut kata Rasulullah, bulan haram ini. Mana dia yang berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sekarang kita berada pada bulan Muharram. Warrajab mudhar, Rajab disebut secara berasingan kata Rasulullah. Ya, Rajab ia disebut secara berasingan. Dia ada 4 bulan kawan itu. Bila orang sebut bulan haram mana? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi disebut secara berasingan, iaitu bulan Rajab. Baik, ini kita berada sekarang ia pada bulan yang diberkati, bulan yang dihormati, dan bulan yang Rasulullah SAW memperbanyakkan puasa padanya. Bulan haram ni, bulan 4 ni Rasulullah banyak berpuasa. Ya, sehingga kan Rasulullah ada memenuhkan bulan haram ini Rasulullah puasa. Antaranya adalah Rajab. Rajab Rasulullah pernah penuh ia puasa dia. Dan begitu juga Muharram ini. Jangan kita lupa nanti hari Tasu'a dan hari Ashura. Ya, Tasu'a mana hari yang ke-9, Ashura, Ashir, hari yang ke-10. Ya, hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Bukannya Ashura ni bubur Ashura weh. Ya, tapi orang Melayu bila sebutnya 10, ya, 10 Muharram, ini ustaz kena buat bubur Ashura ustaz, kata dia. Pasal ini kata dia hari Ashura. Ashura ialah Ashir, yang ke-10. Manakala yang ke-10 ia daripada bulan Muharram. Jadi bila Ashura dalam kepala kita ialah puasa. Jangan bila Ashura dalam kepala kita bubur. Yalah, bubur tu kita buat jugalah, ya. Tapi kan ya, yang perlu ya, yang pertama kena ada dalam kepala kita ialah puasanya. Ya, sampai puasa, sampai kita kacau bubur Ashura. Ini ustaz kata dia, ya, sebab apa kena buat ini kata dia, Nabi Nuh turun kapal kata dia. Dia kata dia minta semua bawa, mana ada makanan kata dia, akan kumpulkan. Ada yang bawa gandum, ada yang bawa burger, ada yang bawa apa lagi, ya, doayan apa yang bawa, dia semua masukkan kata dia. Dia Ashura kan, kemudian dia kacau sekali. Jadilah dia bubur Ashura kata dia. Jadi tak apa, itu pun buat juga. Tetapi kan ya, aulawiyat dia tadi, keutamaannya bila sampai saja Ashura, ya, hari Ashir, hari yang ke-10 itu ialah kita mengingati bahawasanya puasa pada harinya. Rasulullah menjelaskan, sesiapa yang ingin dia melakukan puasa hari Ashura, hendaklah dia mulakan dengan hari yang ke-9. Jangan ditunggalkan hanya hari ke-10. Ya, kita puasa hari yang ke-9. Walaupun Rasulullah tak sempat berpuasa pada hari ini, Rasulullah tak sempat puasa. Ya, sebab dia tahun yang kehadapannya kan Rasulullah wafat. Rasulullah menjelaskan, bila dia melihat saja kan ya, Yahudi dipuasa pada hari Ashura ni, ya, pada hari ke-10 ni kan Yahudi puasa. Bila tengok puasa kan para sahabat pun bising, ya. Bila para sahabat kan menyembang tentang Yahudi puasa hari ke-10, Rasulullah pun tanya, apa ke yang korang belabun tu, kata Rasulullah. Kami ya belabun wahai Rasulullah, Yahudi dipuasa pada 10 Muharram. Kemudian ya, Rasulullah SAW terus menjawab, jikalau sekiranya saya hidup sehingga tahun hadapan. Dan Rasulullah bercakap lebih awal, Rasulullah kata, nahnu aula bi Musa minal Yahud. Kita lebih sepatut lagi dengan Musa daripada Yahudi. Kita tu sepatut lagi dengan Musa.
ni kan dia banggakan Musa sebab Musa tu ialah Bani Israel. Bukan dia bangga perjuangan Musa. Tetapi kita berbangga kepada Musa bukan kerana Musa Bani Israel, tetapi Musa dia membawa perjuangan Islam. Sebab itu nahnu aula bi Musa minhum, kata Rasulullah. Kita lebih sepatutnya mengikut Musa daripada mereka. Mereka banggakan Musa kerana Musa Bani Israel. Ini nasionalis. Supaya itu nasionalis tak pakai UMNO ni nasionalis. Dia berbangga kepada pejuang-pejuang dahulu bukan kerana perjuangan Islamnya. Dia orang bangga dengan Tok Janggut di sana dia. Dia orang berbangga dengan sejarah Tok Bahaman di sana dia kan. Dia berbangga kerana apa? Kerana semangat nasionalisnya. Ini orang Melayu dia. Tapi bukan di Melayu pun sekarang ni pun lah. Perjuangan Melayu lagi kamu. Lapun dia sekarang ni Melayu. Kalau Melayu, Kelantan sudah telah diberikan royalty. Kalau perjuangan Melayu orang Kelantan lagi dijaga. Itu sepatut-patut pun maknanya 90% lebih umat Islam di sana. Sepatutnya mereka menjaga di sana. Dengan baik. Apa juga kepentingan Melayu mesti diberikan. Tapi ke Melayu pun dah tak dah UMNO ni. Tapi apa nak buat kan? Kita ni macam ni tak tahan dengan RM50 dengan RM500. Itu yang payah dia buatnya. Itu je yang tinggal. Tak ada lah perjuangan sebenarnya. Perjuangan Melayu tu sendiri pun tak tahan. Tetapi kan bila kena 50, 100, sikit tinggi 500, itu pun yang 5 tahun sekali. Lalu kan kita dia telah terkorban dia lalu kita jualkan dia perjuangan dengan RM500. Ini kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Baik, kita lebih sepatutnya terhadap Musa. Kerana apa? Musa itu bukan dilihat Bani Israelnya, tetapi Musa itu dilihat memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu kata lebih kita sepatutnya terhadap Musa daripada Bani Israel, kerana Musa selamat daripada buruan Firaun pada 10 Muharram. Ini sedang kita berada pada bulannya ini, pada 10 Muharram. Lalu 10 Muharram kemudian Rasulullah, jika sekiranya kalian berpuasa pada 10-nya hendaklah kalian berpuasa juga pada hari sebelumnya, iaitu Tasu'a, makna Yaumut Tasi', hari yang ke-9. Jadi 9 puasa dan 10 kita puasa. Jadi tak adalah sama dengan Yahudi puasa hari 10 kan. Jadi kan kita nak elakkan bagi jangan salah. Jadi kan puasa 9 dan kita puasa yang ke-10. Baik. Sebagai muqaddimah, kita rujuk pada ayat yang kita baca di dalam muqaddimah tadi. Iaitu sebagai muqaddimah untuk kita beramal. Bulan ini bulan amal. Supaya beramal. Kerana apa? Kerana apakah perihal pentingnya amal ini? Amal, puasa, qiyamul lail, majlis ilmu. Ahli PAS mesti dia kena bersama-sama dengan perkara ini. Majlis ilmu, puasa, qiyamul lail, usara, maksurat. Ini semua program tarbiyah. Pasal wasis kita. Pengurusi tarbiyah kita. Sebab apa benda-benda ini? Ini apa? Dia kata menghabiskan hari dia misal. Ini bukan cerita menghabiskan hari. Kerana amalan-amalan ini menjadi penyebab kebersamaan malaikat kepada kita. Beriman dengan malaikat ini rukun iman ke bukan? Rukun iman. Dia adalah rukun iman yang kedua. Sebab itu beriman kepada malaikat, dia bukan sesuatu perkara yang dihafalnya. Misalnya apa kerja Israfil gitu dia. Apa kerja Mikail, apa kerja Jibril, apa kerja Israel. Dia bukan menghafal begitu saja. Sebenarnya rukun iman dia sifatnya praktikal, mana amali. Rukun iman ni bukan sesuatu kan yang bersifat terpendam, dia ngapel begitu saja, tidak. Dia misi amali. Bermaksudnya kan beriman kepada malaikat, kita kena mencari amalan-amalan yang menjadi sebab para malaikat bersama kita. Bila
malaikat bersama-sama kita menjadi petanda rahmat Allah Ta'ala menghampiri kita. Kerana malaikat ni makhluk wasilah, makhluk yang diutuskan kepada kita. Kita lupa ke dulu? Dia masakan umur kita kan 120 hari. Mula-mula kita 40 hari air mani, 40 hari lagi alaqah, segumpal darah, 40 hari lagi ialah segumpal daging. 4 kali 3 12, 120 hari. Bila umur kita 120 hari, apa yang berlaku pada daging ini? Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah Ta'ala utuskan kepada daging ini malaikat. Sebab itu kan kita tidak boleh terpisah daripada malaikat dalam hidup nanti. Sebab itu kan program tarbiyah ni adalah program untuk memanggil malaikat bersama. Bila malaikat bersama-sama dalam perjuangan ini, barulah masa itu pertolongan Allah Ta'ala kan ya akan bercucuran kepada kita. Tengok. Kita tengok di dalam peperangan Badar yang disentuh juga sedikit tadi kan oleh YDP kita. Kualiti ini, sebab itu kita nakkan kualiti tadi. Kita nakkan walaupun 2,500 ahli ya, pada rengas, panglima pada rengas kita 250, 2,500 tapi 2,500 ini mempunyai kualiti yang menyebabkan para malaikat bersama-sama mereka ini nescaya kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikurniakan. Ini Badar sebut pada kita. Tengok Allah Ta'ala sebut idh yuhi ila al-malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Ya, ketika Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat, ya, anni ma'akum, saya, kata Allah Ta'ala, bersama kalian wahai malaikat. Kemudian fasabbitul ladina amanu, tolong perkuatkan, perkukuhkan, bagi pertolongan kepada orang beriman. Sebab apa? Sebab kan orang beriman ni, kata dia telah mengamalkan amalan tarbiyah yang mencapai ke satu tahap mereka ini boleh diberi pertolongan dah. Masih itu fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Masih itu kan ya, malaikat turun memenggal kepala-kepala ya orang kufar Quraisy. Sebab itu kan para sahabat dia jadi pelik. Dia orang baru nak angkat dah putui dah. Ini hebat. Angkat putui ya. Sebab apa? Sebab perjuangan itu kan dia telah bersama-sama para malaikat yang menjadi asbab ya pertolongan dan rahmat Allah Ta'ala bila bersama para malaikat. Kalaulah macam itu, turun berapa banyak ya. Kalau dalam surah Anfal disebut 1,000, dalam surah Ali Imran disebut 3,000, ya turun. Kalaulah ya Dul pada yang kita apa? Kalau kita apa? Dul lupa merbau ya. Dul lupa merbau kita 53 apa? 53. Tak payah 1,000 malaikat turun 100 malaikat cukup pergi memangkah. Confirm ya, kita masuk-masuk saja dah siap pangkah dah. Mustahil ke berlaku? Tidak mustahil. Kenapa? Kerana dalam Badar para sahabat baru nak mengangkat ya dia punya pedang, dah putus. Ini kan ya UMNO baru nak pergi ke ya bilik mundi, kena tengok dah ada orang bangkah, kata dia. Dia pun tolong masukkan saja dalam peti undi. Sebab itu kan perjuangan ini ialah perjuangan ya kebersamaan dia para malaikat. Sebab itu kita kena ya program tarbiyah kita kena berbondong-bondong. Apa yang diatur oleh tarbiyah? Istiqamah puasa, kita puasa kena asbab malaikat. Program tarbiyah apa lagi? Qiyamul lail, ya. Qiyamul lail kita kena bersama. Program tarbiyah apa lagi? Munajat, kita kena bersama munajat. Kenapa? Kerana program-program tersebut menjadi asbab, menjadi sebab para malaikat yang bersama. Bila Allah Ta'ala sudah melihat dengan pandangan rahmat, masa itu Allah Ta'ala arahkan saja malaikat, fasabbitul ladina amanu, bagi pertolongan. Pertolongan
Semua dia orang-orang yang beriman. Penggal semua kepala-kepala musyrikin, kata dia. Tak sempat penggal, sudah terputus. Tak sempat pergi mengundi, dah ada yang tolong memangkam. Ini bukan undi hantu, undi malaikat. Kita sangat memerlukan kepada undi malaikat. Sebenarnya kau apa? Sebenarnya sejarah kita di dalam perjuangan, kalau ada kertas memang kita kalah je ni. Badal 313 orang atas kertas. Lingkup lah kita kata 313. Banyak peperangan Ahzab atas kertas pun. Peperangan Tabuk atas kertas. Alah. Kenapa menang? Kerana bersama perjuangan ini ialah rahmat. Bersama perjuangan ini ialah pertolongan Allah. Maka kita pergi kepada ayat yang kita baca dalam mukadimah tadi. Illa tansuru. Asal dia illam tansuru. Illa tansuru. Jikalau sekiranya kalian tak mahu tolong perjuangan Islam ini, tengok. Kalau korang tak nak juga, faqad nasarahullah. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan, sesungguhnya Muhammad ini telah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita tengok konteks ayat, apa konteks kawan ibu? Konteks ini latar belakang. Kalau kita melihat latar belakang ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, ini ayat 40 dalam surah Taubah ini, dia cerita mengenai hijrah Rasulullah. Dia cerita tentang hijrah Rasul. Rasulullah berhijrah, bagaimana Rasulullah dalam gua sehingga Allah Ta'ala beri kemenangan. Ya. Tapi ayat ini dia duduk dalam peperangan Tabuk punya ayat. Peperangan Tabuk ni bila berlaku kawan ibu? Peperangan Tabuk ini berlaku pada 9 Hijriah. Bermakna selepas Fathu Makkah. Selepas dah dapat Putrajaya. Peperangan Tabuk ini masa dah dapat Putrajaya. Bila dah dapat Putrajaya kan, masing-masing pun dapat projek dah. Yang seorang ni dapat 10 hektar bala. Yang seorang ni dia dah dapat 10 hektar pula, sawit, tamar. Yang ini dah dapat macam-macam pula, macam-macam lah projek dah dapat. Misalnya dia kan. Ini Allah Ta'ala nak sebut ni. Konteks ayat ini, latar belakang ayat ini. Ayat 48, ayat 38, 39. Mana ayat 40 ni pun ayat Tabuk juga sebenarnya. Tapi dalam ayat Tabuk ini Allah Ta'ala cerita hijrah. Hijrah masih itu Putrajaya pun belum dapat. Perak pun tak dapat lagi. Madinah ni macam dapatkan Perak lah dah. Madinah pun tak dapat lagi. Perak pun tak dapat lagi. Apatah lagi lah Putrajaya pun lagi tak dapat. Fathu Makkah belum berlaku. Bila kan dia duduk dalam keadaan kesenangan ini, dia dalam keadaan senang ini kan, lalu dipanggil balik pergi berjuang ke Tabuk. Dalam keadaan senang ini, Putrajaya dah dapat, Madinah pun dapat, Perak pun dah dapat, Putrajaya pun dah dapat. Dalam kesenangan ini dipanggil balik keluar berjihad. Dipanggil keluar. Bila dipanggil saja kan, masih itu bertepatan dia sawit buah-buah tengah banyak. Getah susu tengah masih itu kan cukup baik. Rega pun baik masih itu. Memang masih itu kan tamar tengah masak masih itu. Masing-masing lah jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau kami ke Tabuk, siapalah nak menguruskan ladang tamar ni, kata dia. Tamar tengah berbuah ni, kata. Masing-masing memberi alasan. Kemudian pula ada yang sebahagian pula dia berjumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, kata dia, orang Rum ni lawa-lawa perempuan Rum, kata dia. Itu alasannya.
Perempuan Rom ni lawa-lawa, kami tak tahan, kata nak tengok perempuan Rom ni cantik-cantik benar, kata dia. Ya. Itu yang disebutkan ala fil fitnati saqatu. Bagai-bagai alasan diberikan, tak mau keluar. Ini sebahagian. Ini mana peperangan Tabuk ini ialah peperangan untuk menapis. Siapakah yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan dan siapakah yang munafik dalam perjuangan? Ayat tadi kita baca ayat 40, kita sorot ke belakang sikit ayat 38. Ayat 38, lalu ayat 38 pun ia menjelaskan ya. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat 38 di atas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Malakum, apalah kalian ni? Idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Apabila sahaja dipanggil kalian supaya keluar mah kita ya ke Sungai Limau misalnya gitu kan. Mah kita ya berjuang fi sabilillah pada jalan Allah Taala. Istaqaltum ila al-ard, lalu kalian berat punggung ke muka bumi. Mana terpayah benar macam ada magnet ya rumah kita tu. Dia melekat punggung kita atas cushion. Tak mau nak keluar. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Araditum bil hayati dunia minal akhirah. Kalian suka dunia ke daripada akhirat? Kalian suka tamar kalian ke? Kalian suka ladang-ladang kalian tu ke daripada akhirat? Fama mata'ul hayati dunia minal akhirat illa qalil. Ingat, dunia ni kalau nak banding dengan akhirat, Allah amat sekelumit benar, sedikit benar. Amat nilai ni sangat lekeh jika sekiranya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan 38 kepada ayat 39. Illa tanfiru, kalau korang tak mahu juga keluar, tak mahu juga kalian melakukan gerak kerja Islam ini, tak mahu, yu'adzibkum azaban alima, Allah Ta'ala akan azab kalian dengan azab yang pedih di dunia ini. Di dunia ni azab pedih. Azab pedih apa? Naik minyak, naik gula. Sekarang ni kan pedih umat dah keadaan pedih sekarang ni. Apa pedih lagi? Bencana sosial pedih, berzina sana sini, kes bunuh, harapkan pegang makan padi, tembaknya kan dia pegawai bank. Ini keadaan berlaku, kes bunuh hari-hari. Allah, kalau kalian tak, sebab itu kalau kita tak mahu terlibat dengan kerja jemaah ni, kan ingat, kita akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang pedih. Di dunia lagi Allah Ta'ala akan azab kita dengan azab yang pedih. Disebabkan apa? Berbagai-bagai yang berlaku. Permasalahan sosial hari ini kan ya pening. Dia orang pening masalah ni. Kemudian permasalahan yang kes bunuh, ia pening dengan kes bunuh. Ini kita tak tahu ya, dengan dia dihimpit dia dengan kehidupan yang tinggi ya masyarakat sekarang. Ini makin terasa. Orang asli pun terasa. Tak suruh saya ada buat sikit pun, saya suruh orang asli. Sekarang susah ustaz, kata dia. Semua nanyik, kata dia. Minyak nanyik. Orang asli pun ya terasa, tak tahulah saya ya orang parlimen dia pada hari ini tak terasa ya. Semua nanyik, kata dia. Dia terasa ya perkara ini ya sangat dia terasa. Yang kedua, kalau kita nak buat kerja ini, wa yastabdil qauman ghairakum, Allah Ta'ala boleh tukar orang lain, kata dia. Kalau orang lain tak nak juga bawa perjuangan Islam ni, kami boleh tukar Cina pula nanti buat kerja Islam. Tengok yang bertakbir, ya Abel yang bertakbir. Abel tahu Abel? Abel ni kan dia ketua ya Dewan Himpunan Dewan Himpunan apa? DHPP ya punya Kompas ya. Baru ni kan dia di mesyuarat ulama, kata dia, saya nak jadi orang yang soleh, kata dia. In tansurullah yansurkum, dia baca Quran wa yusabbit aqdamakum. Ini kan
Apa yang dah jadi ulama lah, kata Razli. Ya. Intang surullah. Jikalau sekiranya kalian tolong agama Allah, yang surkum, nescaya kalian akan ditolong oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum. Ini sebenarnya apa yang dibilang? Jadi kan, kalau kalian tak mau, kalau Melayu tak nak bawa juga perjuangan Islam, dia sibuk lagi dengan tengkolok dia, sibuk dengan kerja dia lagi, dia sibuk dia dengan nasionalis dia, Allah Ta'ala boleh ia tukarkan wa yastabdil qauman ghairakum. Allah Ta'ala boleh tukar orang lain, wala tadurruhu syai'a, sama sekali kalian tidak dapat memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas dua ayat ini baru datang ayat yang kita baca tadi, illa tansuru, kalau kalian tak mahu juga tolong. Allah Ta'ala ingat kembali peristiwa hijrah. Rupanya peristiwa hijrah ini ya, hijrah adalah jihad dan pengorbanan sebenarnya. Itu kalau kita boleh bagi tajuk pada bagi. Illa tansuru, kalau kalian tak mau keluar juga, tak nak juga buat kerja Islam, ya. Ingat, faqad nasarahullah, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu lagi Allah Ta'ala dah tolong dia dah. Mengingatkan kita, ya, perjuangan ini kan ya, bukan dia perjuangan manusia sebenarnya. Mengingatkan kita perjuangan Islam ini kan dia bukan perjuangan manusia sebenarnya. Perjuangan yang ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana jangan kita berasa ini sebab PES menang, ini sebab aku, kata dia buat kerja strategi yang hebat, kata dia. No. Bukan. Ini sebab siang hari, siang malam ni aku berceramah sana, berceramah sini, lalu pun orang sudah dengan Islam sebab aku. No, tak ada. Bahawa sini kita ni menjadi sebab ni saja. Nak ceritanya, kalau korang tak mahu juga keluar ke tabung, biar Muhammad seorang-seorang dia keluar ke tabung. Ada. Kenapa? Kerana Muhammad dulu dia bukan ramai pun. Dia 2-3 orang. Dia buat kerja Islam ni. Pak, ini dulu ramai benar orang buat kerja Islam ni. Asyik ya. Wang pertaruhan kita asyik habis je weh. Ya. Misalnya dia, ya, mana ada. Ya, ada tempat. Ya. Tak ramai sebenarnya melakukan kerja ini digerakkan oleh para ulama dan aktivis kita dahulu. Mereka ini beberapa bilangan dia jadi saja. Tengok ya, sampai pada lengah saja kan 2,500 saja ahli dia. Ramai, ini kita dah ramai. Tapi kita nakkan ramai yang berkualiti, dia kata YDP kita tadi. Yang berkualiti, nakkan kualiti itu daripada mana? Melalui tarbiyah. Itu nak dapatkan kualiti. Yang nak menentukan kualiti ialah melalui tarbiyah. Kita kena ikut, ya. Usrah yang diatur kita kena ikut. Ya. Kita kena ikut qiyamul lail yang diatur, kita kena ikut. Kita kena cari sebab kepada malaikat bersama tadi, yang disebutkan dalam mukadimah tadi. Kalau kalian tak mau tolong, Allah Ta'ala ingatkan balik. Ya, dalam tabung ini, pasal Putrajaya dah dapat, Allah Ta'ala ingatkan balik hijrah. Kalau kalian tak mau tolong, tak mau keluar juga dalam melakukan kerja Islam, ingat Muhammad dulu 2 orang, ya, hijrah. Dia dengan Abu Bakar boleh menang juga, boleh dapat juga Madinah. Dia keluar dalam bilangan yang sedikit kerana faqad nasarahullah, kerana perjuangan ini ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut macam mana awal dulu, sebelum Mekah dapat, sebelum Madinah dapat, Allah Ta'ala ingatkan, idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain, ketika mana orang kafir mengusir ya Muhammad daripada Makkah. Muhammad thaniyasnain, yang kedua daripada 2. Mana dia ada 2 orang saja. Dia dan Abu Bakar. Idza huma fil ghar, ketika mana kedua-duanya dalam gua. Dalam gua tu pun ya, Allah Ta'ala bagikan ya ketenangan. Boleh lagi ya Rasulullah mengantuk lagi dalam itu.
Ya. Dipatuk Abu Bakar oleh ular. Kemudian dengan berkat jampi Rasulullah, jampi dengan di Al-Quran, lalu kan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tu Abu Bakar kan dah tak boleh dah rasa apa ni? Rasa la tahzan ini Rasulullah kata habislah kita wahai Rasulullah. Tak nampak ke kaki dia orang tu, kata dia. Maknanya jika sekiranya kufar Makkah itu dia menoleh tunduk sikit dia ke bawah, dia bukan tutup habis pun. Dia ada renggang lagi. Kalau dia menoleh saja ke bawah, sudah kelihatan yang Muhammad dan Abu Bakar berada dalam kubur tersebut. Dia dalam lubang tersebut. Dia bukan kubur lah. Nanti kita gambarkan. Dia rupa macam gua terburung. Ustaz kata dia. Kalau macam itu memang boleh nyorok benar. Dia lubang je. Lubang kecil je. Nak memuatkan Rasulullah dan Abu Bakar saja. Kusur tersebut. Menoleh saja kan ia ke bawah sudah kelihatan. Tapi kan Rasulullah memberikan jiwa besar kepada sahabatnya. La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana. Ini kedua. Nak ceritanya perjuangan ini ialah perjuangan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita letakkannya dalam nasyid, dalam kita lagu pas kita kan Allahu ghayatuna kan dalam itu kan Jangan kita punya bersatulah wahai kaum muslimin kan biar syahid ataupun kebenarannya teruskannya ke medan jasa sama ada menang ataupun kalah sehinggalah Islam dia tertegak baru sebab itu kita meletakkan perjuangan ini ialah Allah, ini matlamat kita tertinggi. Sebab itu kan 5 kita punya harap kita punya slogan kita apa dia? Allahu ghayatuna. Allah adalah merupakan matlamat kami. Ar-Rasul qudwatuna wa za'imuna. Rasul adalah pemimpin dan pemimpin besar kami. Za'im pemimpin besar dan ikutan kami. Wal Qur'anu dusturuna. Al-Quran adalah sumber perlembagaan kami. Wal jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan kami. Wal mautu fi sabilillahi asma amalina. Mati dalam buat kerja Islam inilah cita-cita kami tadi. Kerana tak ada kematian yang lebih mulia daripada kita mati dalam perjuangan Islam. Sebagaimana apa Ustaz Azilah kita mati dalam perjuangan. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sebahagian mereka yang telah pergi mati dalam perjuangan. Wa minhum man yantazir, sebahagian yang hidup macam kita hidup lagi. Wa ma badalu tabdila, sama sekali kita tidak akan tukar gantikan perjuangan Islam ini dengan perjuangan yang selain daripadanya. Kita terus tetap di atasnya. Tengok pertama, perjuangan ini perjuangan yang mendapat pertolongan Allah. Perjuangan ini yang kedua, perjuangan yang kebersamaan Allah padanya. Sebab itu dalam perjuangan ini lakukanlah sebab-sebab untuk mendapat pertolongan Allah, dan lakukanlah sebab-sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala boleh bersama dengan kita. Melalui apa? Sudah tentu melalui qiyamul lail. Ini kebersamaan Allah. Melalui pengajian, ini kebersamaan kita dengan Allah. Melalui puasa, ini kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah rupa UMNO juga, baik UMNO je tu, boy. Tidak semua. Kalau kita berebut juga jawatan misalnya. Kalau kita dalam perjuangan ini pun kebendaan juga dalam kepala kita, baik UMNO je tu, boy, perjuangan ni. Dah serupa je. Kau dah serupa saja. Ini yang membezakan kita. Sebab itu ukhuwah perlu dibina. Ini sebahagian daripada agenda Rasulullah. Sebab itu ukhuwah yang dibina dengan kuat. Lagi agenda apa dia? Agenda hijrahnya apa lagi? Membina masjid. Sebab apa yang masjid menjadi fokus? Supaya umat ini mesti hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala isi kemai dahulu. Kemaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pembinaan masjid.
Sebab itu kan ahli jemaah, ahli yang nampak di masjid. Ini kalau kita orang pai tak nampak juga berjemaah di masjid. Dia subuh kita pun pukul 8 dah ya. Dia subuh orang tak mengaji dah ya. Ya. Biar kita memenuhkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana perjuangan ini ialah ma'iyatullah, kebersamaan Allah taala padanya. Ya. Allah taala bersama dalam perjuangan ini, maka itu sebab kepada kebersamaan Allah taala itu kita kena cari. Tawan masjid sebenarnya. Ya. Sebab itu kan masjid yang kita boleh lakukan dia berbagai-bagai ya. Perkara yang boleh dilakukan. Ya. Gerakan subuh misalnya dia kita boleh lakukan di masjid-masjid. Sabtu Ahad kita buat gerakan subuh. Misalnya kan ya. Boleh kita lakukan ya. Maksudnya kan ya subuh Ahad minggu depan ya semua ahli 2,500 kita pergi satu masjid. Ya masjid Pekan dulu. Ya. Kemudian minggu depan gerakan subuh. Terkejut ya. Dia mestikan dia gerakan yang membawa kepada kebersamaan Allah Ta'ala. Mesti kita kena ada di situ. Ini dia mesej hijrah sebenarnya ya. Yang ingin dia cuba dijelaskan oleh ayat yang kita baca ini. Kemudian dengan kita dah ada kebersamaan dengan Allah ya, barulah selepas itu bantuan Allah Ta'ala pun datang. Bagaimana bantuan Allah Ta'ala datang? Fa'anzalallahu sakinatan. Tengok ayat seterusnya. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan akan sakinah dia. Sebab itu kan dia dalamnya dia istimewa ni kan ya. Dalam kita melakukan gerak kerja Islam ni kan ya, kita banyak dapat ilham. Kita ni YDP kita berapa ilham sebulan ni sebagai yang betul ya. Ke dia mengeluarkan ilham ya, ya ataupun dia ada ilham ya. Tanya yang ketua Lajnah Tarbiyah kita, dia tanya yang ketua urusan ulama kita berapa dia punya ilham dia kalau ada ilham ya. Ya. Malah kita bertolak-tolak lagi ya. Ya. Maksudnya bertolak-tolak ya. Tapi sekarang ni memang lain ke ya. Ya, tak mau dia tolak-tolak lah ya. Apa hal kita lawan dulu ya. Ya. Ini macam itulah sekarang ni ya. Ini senario ni berlaku sekarang ni. Ini sebenarnya kan ya, benda yang kurang sihat itu berlaku. Ini kita kena kembali balik kepada akidah perjuangan balik. Kena tiupkan balik. Dia kembali kepada asas perjuangan balik semula. Ya. Ini sekarang ni bukan ya. Apa-apa heaven dia kita lawan dulu dia. Ya, itu pula dia sekarang. Ya. Ini kan sesuatu yang kurang sihat juga yang berlaku, yang perlu tarbiyah perlu diperkasakan. Ya. Ya akan melihat dia balik dia di manakah tempat bermula dia kita bertolak. Supaya kita tahu di mana kita bermula. Ya, yang akhirnya nanti kan mengharmonikan balik dia perjuangan tersebut. Agar bersih dia perjuangan ini, dia daripada dia sebarang dia penyelewengan. Barulah selepaskan perjuangan ini dah betul-betul ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada. Barulah datang yang pertama sakinah dahulu. Baru datang ketenangan dalam perjuangan ini. Serius perjuangan ini kita sebut tadi kan ya. Walaupun allowance tak dapat, duit tak dapat, dia gaji dia bukan gaji besar yang dia peroleh, tapi sangat tenang dia dalam perjuangan ini sebenarnya ya. Sebab apa ketenangan itu? Tadilah ia kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan para malaikat. Ya, mana kan ya, ingat ya, satu ya ayat mengingatkan kita ya. Ya. Kadang-kadang kita tengokkan ya, seronok juga ya kalau macam mana dia besar itu dia ya. Kadang dimaki yo. Kadang-kadang dimaki benda tu. Kemudian kita lihat pula, saya ni berpotensi juga tidak? Kalau masuk agama dalam juga boleh naik juga tidak? Dia kadang maki juga setan itu. Kita melihat kadang kita ada potensi. Kita dah rasa dah ada apa ni, dah rasa ya diri tu dah ada lebih rasa. Dia kadang maki syaitan tersebut ya. Kita tengok dia orang dalam keadaannya okey, smart, misalnya dia projek mudah dapat, misalnya kan ya.
syaitan itu mari? Sebenarnya mereka itu tertekan, kata Rasul. Kata Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, in takunu ta'lamun, kalau kalian rasa susah, kadang-kadang kita rasa dia susah. Ayat ini kita ulang-ulang. Jika rasanya merasa sedikit dia ketekanan, tertekan, misalnya kadang tidak dapat. Yang benda itu kita elakkan. Biasa berlaku. Yang kadang sebab sahabat misalnya. Jangan kita lagi. Ini kan dia perjuangan yang sangat suci dan murni. Ya, asasnya, matlamatnya, objektifnya sangat murni. Ya. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ingat, UMNO tu kan dia orang pun teruk juga sebagaimana kamu teruk kata dia. Cuma yang beza dia apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Korang ada lagi pengharapan kepada Allah, tetapi benda ni kan ya, dia orang tak ada perjuangan mereka mengharapkan sesuatu ini. Pengharapan Allah Ta'ala itulah yang menyebab turunnya sakinah itu. Ya, turunnya ya ketenangan. Ya. Pengharapan kepada Allah Ta'ala inilah yang menjadi penyebab turunnya sakinah itu, ketenangan. Sebab itu kan dia terus ya kita rasa tenang dan rasa terhibur ia dengan sahabat-sahabat ia dalam perjuangan. Ya. Yang kedua, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Bila perjuangan itu telah benar-benar kebersamaan dengan Allah, barulah masa itu Allah Ta'ala perkuatkan, perteguhkan dengan bala tentera. Ini yang kita sebut tadi. Antara bala tentera Allah Ta'ala itu ialah malaikat. Ini yang kita sebut tadi. So ini kita dengan canggih benda ni. Ya. Yang benda ini disebutkan oleh Ketua Pemuda kita Ustaz Nasaruddin Tonton. Bila lihatkan dia orang ibu di kota ya. Ya. Tak sini ditipu. Sini kan kita ni kan asyik ditipu je. Sebab apa? Sebab kita main bola di gelanggang dia orang. Ya. Dia padang yang tak sama rata. Ya. Kita tahu demokrasi di kita yang punya. Ya, tahu ibu. Tahu apa? Kita punya. Tak ada. Semua demokrasi ni ke mereka yang membentuk. Sistem dia orang yang bentuk. Ya. Bermaksudnya kita jika bekerja, bermain di padang orang lain. Kita tak tahu dia di padang dia tu kan ya. Macam mana? Kadang-kadang ada jerat dia diletaknya di padang tersebut. Kita tak tahu. Ya. Bukannya di padang kita, cuma sebab apa para ulama kita masih memilih lagi padang ini? Sebab kita memilih lagi padang ini kerana kita diberikan kebebasan lagi untuk kita bersuara, untuk berdakwah. Maknanya bercakap tidak dihalang. Dakwah Islamiah sampai, maka kita masih memilih lagi padang ini ya untuk kita terus bermain, untuk terus kita bertembung. Ya. Jadi kalau kerana kita main padang orang, sudah tentu kita nak bawa agenda Allah Ta'ala, maka sudah tentulah kita mengharapkan bala tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Yang mana petugas-petugas mestilah mempunyai ciri-ciri melayakkan diri dia mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Sebab itu kan sikit-sikit disebut tarbiyah lah. Bukan begitu? Sikit-sikit tarbiyah je asyik kena. Ya, kalau dalam mesyuarat agung. Tarbiyah tak kuat. Tarbiyah tak kuat. Tapi yang kadang tarbiyah dah susun kita tak mari. Ya. Ya, tarbiyah dah susun kadang-kadang ya kita tidak berikan komitmen kita yang baik misalnya ya. Jadi berikan dia komitmen kita yang baik dia dalam program tarbiyah. Kerana apa? Kerana program tarbiyah itulah yang menjadi asbab para malaikat bersama. Bila para malaikat yang bersama kita, nusrah, kemenangan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun. Fa'anzala wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Lalu Allah Ta'ala akan turunkan bala tentera yang tidak kalian lihat. Bila kita telah menyempurnakan tadi syarat-syarat ya sebagai pejuang yang layak untuk menerima pertolongan Allah Ta'ala, masa itu Allah Ta'ala akan putuskan bala tentera. Bala tentera kita tak tahu. Adakah bala tentera berbentuk malaikat? Adakah bala tentera dia berbentuk manusia? Kadang-kadang ada manusia yang luar datang memberikan pertolongan.
sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang penting dan perlu pada kita ialah bekerja. Bekerja ia dengan ia bersungguh-sungguh bagi memenangkan dengan keikhlasan yang tidak ada di sebaliknya sesuatu yang lain. Jangan kita timbulkan perkara-perkara yang titik bengik yang menyebabkan perpecahan berlaku dalam jemaah. Ya, manakan ini kan itulah yang kita sebutkan tadi. Ya, perkara-perkara yang kita dah lihat perkara yang kurang sehat berlaku juga dalam jemaah, yang kita kena cepat-cepat atasi dan kita kena selesaikan. Kemudian Allah Ta'ala akhiri ayat ini dengan satu ketetapan untuk memberikan kita optimis. Optimis ni apa? Memberikan kita harapan. Harapan besar. Tengok Allah Ta'ala beri pengharapan. Ini dah lama dah berjuang, dah mau menang-menang ni kehabisan kan. Allah Ta'ala berikan satu ketetapan, pengharapan kepada kita. Allah Ta'ala kata apa di akhir ayat? وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا. Ingat bahawasanya Allah Ta'ala akan tetap menjadikan kalimah ataupun pegangan mereka yang kufur itu, yang engkar kepada perjuangan Islam itu, tetap duduk di bawah. Walaupun sekarang dia nampak di atas, walaupun sekarang dia nampak di atas, tetapi satu ketetapan kata Allah Ta'ala, perjuangan Islam kata dia tetapnya akan waja'ala kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah Ta'ala itu tetap Allah Ta'ala akan angkat. Bila masanya? Apabila petugas Islam telah menyempurnakan ciri-ciri sebagai pejuang Islam yang layak kemenangan itu diberikan kepada mereka. Ini kan dia sangat penting. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan, mengingatkan balik, walaupun dia cerita ini dalam Tabuk tidak dapat Madinah, dah dapat Mekah, Allah Ta'ala kembali mengingatkan balik hijrah. Kerana kan hijrah itu menjelaskan disitulah bermulanya perjuangan Islam itu. Mana ceritanya perjuangan Islam itu bermula dengan yang kecil, 2 orang saja. Allah Ta'ala berikan dia kemenangan. Apatah lagi bila kita dah ramai, sudah tentulah selayaknya diberikan dia kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tutup ayatnya, Wallahu azizun hakim. Ingatlah, Allah Ta'ala itu Tuhan yang perkasa. Ini bukan perkasa Ibrahim Haji, maknakan aziz. Maksudnya kan Allah Ta'ala itu sangat kuat dan perkasa, boleh menjatuhkan kekufuran dan menaikkan Islam. Apabila petugas-petugas Islam telah menyempurnakan syarat-syarat untuk mendapat kemenangan. Hakim bijaksana di dalam mengatur. Kalau dia bagikan dia setahun 2 tahun berjuang dan menang, kita tidak menghargai perjuangan. Allah Ta'ala bagi kita letih betul dulu, biar kita ingat betul-betul perjuangan ini sebelum kemenangan ini. Allah Ta'ala perkasa, bila-bila saja boleh bagi kau orang menang, tapi dia tak bagi lagi. Hakim bijaksana di dalam yang mengatur urus hambanya, maka bersikap baiklah, berbaik sangkalah kita dengan Allah. Jangan sama sekali kita berburuk sangka dengan Allah Ta'ala, dan banyakkan kita muhasabah diri kita apabila Islam belum menang. Di mana kelemahan saya? Di mana usaha yang belum dilakukan? Bagaimana hubungan saya dengan Allah? Bagaimanakah eratnya hubungan saya dengan Islam? Adakah saya telah memahami Islam dengan sebenar-benarnya? Jadi, jangan sama sekali kita berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah setelah mana kita meletakkan perjuangan Islam ini sebagai
sebagai matlamat kita yang tertinggi. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maksud saya nak huraikan ayat itu saja dalam pertemuan ini. Ya, oleh kerana saya pun ada, lepas ini ada satu program lagi yang sebagaimana disebut oleh komisi tadi di Jepang. Ya, barangkali kita pun telah bertemu 1 jam daripada 9.30 sehingga 10.30 tadi. Dan mudah-mudahan diberi manfaat kepada kita bersama, agar selepas ini wa kuliah malu kita bekerja saja. Fasayarallahu amalakum, ingat kerja kalian Allah Ta'ala akan lihat. Wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kedua, dalam bekerja rapatkan ukhuwah kita. Ukhuwah dia ada 3 peringkat. Pertama, peringkat yang terendah sekali ialah salamatus sadri. Kita berlapang dada dengan semua sahabat-sahabat kita. Yang kedua, musawat, naik atas sikit. Kalau kawan susah, kita pun nak susah bersama susah sahabat. Kalau kita senang, nakkan sahabat pun senang sebagaimana kita senang. Yang paling tinggi sekali, al-ithar. Kita mendahulukan sahabat atas diri kita. Kalau kita tak dapat tingkat yang pertama, tingkat yang tertinggi, dan kalau tak dapat juga tingkat yang pertengahan, jangan sama sekali kita musnahkan tingkat yang bawah sekali, yakni salamatus sadri, berlapang dada kita dengan sahabat-sahabat. Berlapang dada ni macam mana? Nakib saya masa di Mesir dulu menjelaskan berlapang dada ni kan, ukhuwah yang terendah ni. Dia mengatakan begini, kalau kita bangun tidur, kemudian kita bayangkan muka YDP. Bangun tidur, bayangkan muka Ustaz Wasis. Bangun tidur, bayangkan muka Ustaz Azizan. Dalam kita membayangkan tu, ya Rab, sahabat-sahabat ini adalah sahabat yang saya sayang. Cukup berlapang dada. Dan saya tidak ada tinggalkan dalam hati saya buruk sangka terhadap sahabat saya ini, ya Rab. Itu yang paling rendah sekali. Bekerja, rapatkan ukhuwah, ya, dan tingkatkan akan pengorbanan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kejayaan pada perjuangan ini. Jadi cukup sekadar itu, mudah-mudahan dia memberikan manfaat kepada kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih ya atas perhatian yang diberikan, dan mohon maaf ya atas keterlanjuran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum